Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa anfa'ana bi ulumi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun zihad, bahawa berkata suami bagi isterinya, zihad maknanya menyerupaikan, asalnya maknanya membelakangkan. Maknanya menyerupai isteri dia dengan tu ibu dia. Mana tu menyerupai suami belakang isterinya akan belaka bagi ibu dia, itu pada asal. Kerana ambil badannya zahrun. Bahawa berkata suami bagi isterinya, engkau atasku. Atas mana ala lil mudarat. Engkau atasku, mana mudarat atasku seperti belakang ibuku. Mana mung tu adalah awak tu bagi saya. Awak tu adalahnya engkau atasku, maknanya mudaratlah atasku ni seperti belakang ibuku dah. Mung atasku ni ada serupa belakang ibuku dah. Mana ada serupa belakang ibu, nak tidur ke mana? Nak naik ke mana? Adakah nak naik atas belakang ibu? Tak boleh, maka sama lah. Kalau itu mana mung pun serupa lah. Aku tak boleh naik ke. Ini panggil ilat, atau panggil zihar. Bermula rukunnya itu, rukun zihar tu. Bila rukun zihar tu, dia tanya ambil badannya, muzahirkan. Maksudnya zahara yuzahiru zihar. Supaya qatala yuqatilu qital. Tapi ini panggil syubhat talak lah. Mewajibkan dia, tahrim tu dihadakan. Beberapa zahri tanya, li'anna surah al-ausliyah ayakula li zawdihi, ini pada asal. Anti alayya ka zahri ummi, ini pada asal dia. Ini panggil rupa pada asal. Anti alayya ka zahri ummi. Belakang dia. Awak di atas aku ni seperti belakang ibuku. Itu hak asalnya. Sahabatnya ada tak boleh ilak kat kita. Tak boleh akhzi min az-zahri. Tapi tak boleh bagi makna syar'i lah. Sebab apa boleh panggil itu kata ini, perkataan ini dia makan zihad. Sebab boleh panggil zihad? Kerana asalnya seorang itu suami itu kata bagi isteri dia, anti alayya ka zahri ummi. Sebab tu panggil zihar. Kerana tilak ka zahri tu. Kalau tilak katanya seperti belakang ibu aku. Sebab tu boleh dinamakan zihar, panggil zihar kerana tilak pada menyerupai belakang. Pun belakang mak dah, tak boleh tidur lah. Kena subuh dah. Bermula rukunnya izhar itu 4 perkara. Pertama, yang menzihar iaitu suami. Yang menzihar zahid atau muzahid. Dan kedua, bukan zahid dah, muzahid. Dan kedua, yang diziharkan daripadanya. Pada yang tu jatuh isteri. Yang diziharkan mana yang diserupai belakang ibu tu akan dia. Fa'lah sirah muzahid wa muzahar minha. Ala kata muzahar minha, iaitu isteri. Muzahar maknanya yang diziharkan kepadanya. Minhu tak rajak tak apa, seperti dalam Usmawi boleh dan sepunya maf'ulun bih, maf'ulun ma'ah, boleh rajak boleh, tak rajak boleh. Kalau rajak mausuh mazul lah. Kalau sini nyata yang dah rajak pada yang tu. Dan ketiga, yang diserupakan dengan dia. Yang diserupakan dengan dia iaitu kena badannya mahram suami lah. Mana mereka yang diserupakan. Serupa siapa dia? Serupakan isteri tu. Serupa dengan dia dengan jang tu. Dia rojak jang lah. Dengan jang tu, iaitu zaujah. Iaitu mahram bagi suami lah. Kena ada mahram bagi suami. Pada asalnya ibu dia.
maka serupa juga ada mak dara dia, anak dara dia dah. Tu yang diserupa tu, yang diserupa jenis oleh zuk kan jenis akan isteri serupa dengan siapa? Dengan dia, dengan jang tu, dengan orang tu. Siapa dia? Mahram bagi suami lah. Mak dia, mak dara dia, tok dia. Anu ada ni rukun. Dan keempat, sirah, anu ada sirah. Kalau tak ada sirah tak jadi. Lafaz. Niat saja tak jadi. Niat menyerupai tak apa. Jangan sirah. Jangan sebut. Sebut tak boleh. InsyaAllah dapat lagi akan bahas sirah dia lagu mana. Lafaz. Sirah mana lafaz. Dan disyaratkan pada laki-laki yang zihar itu suami yang ialah suami yang sah talaknya. Nak zihar, nak sah zihar mestilah suami yang berzihar itu adalah suami yang sah talak. Dengan bahunya dia akil balik dah. Talak jadi dengan sendiri dia. Dan jikalau saja mana walaupun jikalau ia tu suami tu sahaya hamba atau orang kafir. Tak apa, orang kafir pun sah juga. Atau khasi, orang yang dikasih dah. Khasi mana orang yang suami yang dibuangkan 2 biji, khasi. Kalau majbub dia bayarkan zakat. Kalau khasi mana bayarkan 2 biji tu. Dia tak ada 2 biji tu tak beranak dah. Batal ada. Telur tak ada. Tu khasi. Kasih lah. Oh tengok Facebook. Dia mau kasih tu lah ni, nak kasih tu lembu. Allah, kesian tengok. Dia belah. Tak apa je belah lalu, belah biar putih dah. Belah biar putih tu baik. Oh, sakit. Lepas tu masalah kasih binatang tu bab lain ada bab lain. Ulama ada tafsir lah. Dia kasih panggil buahkan telur dia panggil khasi. Kalau buahkan zakat panggil majbub. Kalau buahkan 3 panggil mamsuh. Mamsuh habis masaha. Mamsuh masih dajjal. Kalau mamsuh dia namakan 3 habis. Atau orang gunung. Ada. Orang gunung mana orang darat, orang bukit. Boleh ke? Orang darat, orang gunung, orang darat. Tu orang duk bukit. Gunung, duk gunung bukit tak adanya duk bandar dak. Tak kena orang mana. Tu gunung atau orang mabuk sekalipun sah ke. Dia mabuk. Mabuk dengan sengaja ke ataupun tidak sengaja ke? Jadi maka sahlah tafriq. Ataupun jawab pada jikalau pada haji kalau rayah dah sekalipun tu tak ada dah. Maka sahlah. Jadi maka sahlah mereka tersebut. Sahlah mereka tersebut sekalipun maka sahlah. Ya situ. Ya tak salah kata ambil mari situlah ya lurah Melayu kan nak kira ibarat tak leh sangat agak. Nak itu ibarat sangat tak leh juga ya tu. Orang mabuk sekalipun maka sahlah. Sah bah sah zihar. Kenapa kita main gitulah, main cara nahwu dik, lepas tu cara kita jawi dik dak. Kenapa boleh kata sah? Kerana ia mereka tersebut iaitu sahaya, orang kafir, khasi, orang gunung, orang badui lah. Orang mabuk tu. Ahli jenis ialah ahli bagi tolak. Dia ahli sah tolak dengan sendirinya dia bagi tu mereka tu. Sebab dia tu sah. Kalau tolak bini sah, apabila tolak bini sah, zihar pun sah. Maka tiada zihar daripada yang bukan suaminya. Tidak sah zihar, tidak zihar mana tidak sah zihar pada yang bukan suaminya. Yang bukan suami tak boleh, ayah dia masalah. Tok mertua masalah tak ada. Dan kanak-kanak tak ada sebabnya dia bukan ahli talak, bukan sah talak. Sehingga laki-laki zihar itu suami. Nak keluarkan bukan suami, lepas tu yang sah talak nak keluarkan kanak-kanak. Dan orang gila tak sah juga talak orang gila. Dan orang yang digagahikan dia yang dipaksa tak sah juga. Paksa dia. Habis dan disyaratkan pada perempuan yang zihar itu isterinya kena ada isteri. Kalau perempuan itu bukan isteri dia tak boleh ke? Zihar dengan bukan bini dia bukan bini zihar. Mung supaya belakang mak aku padahal bukan bini dia. Dia tak jadi zihar tu kerana bukan bini dia. Dan kalau isterinya itu sahaya, mana walaupun ilahnya isteri itu hamba atau anak yang kecil atau perempuan yang gila atau sakit ia atau yang rotskok atau yang kornak sekalipun. Lah tafsir Fahdah rotskok kornak tu banyak kali dah. Sekalipun tak apa sah. Kerana apa? Kerana yang berzihar tu no syarat sah talak sendiri. Adapun bini tak apa, gila tak apa. Sebabnya yang berzihar tu suami. Walaupun bini gila, bini sakit ke, bini rotskok atau kornak ke, sah.
atau isteri yang sudah ditolak, atau ialah walaupun bininya yang sudah dicerai dah, tapi dengan tolak raj'i, tolak sebagai tolak raj'i lah. Dalam tolak raj'i boleh zihar lagi. Kenapa? Karena dalam tolak raj'i itu sah dia tolak tambah lagi. Kalau dalam iddah raj'i dia boleh tolak pula. Tolak satu dah, tak habis iddah lagi masalah. Sebulan 2 bulan dia tolak tambah pula sah. Apabila sah tu tolak, maka sah juga zihar. Sebab tu dalam tolak raj'i sah tu zihar. Kalau zihar jadilah. Tetapi lagi dalam iddah lah, maklum dah tak habis iddah lagi. Tolak raj'i pun dalam iddah. Kalau habis iddah dah nak zihar guna bukan bini dia. Kalau dalam raj'i ni, dalam iddah ni berarti maknanya isteri dia separuh lagi. Maka tiada sah ia suami itu zihar perempuan yang bukan isterinya. Tu senailah maqabil dia. Atau gundiknya. Tu dia. Tiada sah zihar. Tidak ia sah zihar perempuan yang bukan isterinya. Dan gundiknya ataupun dizihar gundik dia tak ada. Perempuan tidak zihar gundiknya atas padanya perempuan itu. Tidak sah zihar gundik dia, hamba dia. Sah. Pak zahirnya atas pada isteri ke atas pada mana ni? Atas pada atas pada perempuan lah. Atas pada perempuan tu, bukan atas padanya isteri dia. Kalau atas pada isteri maknanya perempuan yang bukan gundik dia. Kalau gundik orang tak sah. Kita zahir situ, tapi tengok depan lagi lah. Tengok depan lagi kita tahulah atas mana. Maknanya atas pada perempuan tu. Tidak sah zihar, tidak sah ia zihar gundiknya atas pada perempuan. Mana nak zihar gundik tak jadi. Tak sah. Hamba dia lagi zihar. Dia kata padanya tu hamba dia. Tanya mung, laki mung atasku, mana mung atasku seperti belaki ibuku dah. Sah dah zihar. Sedangkan dia hamba tak sah. Tengok bawah tu. Nak tahu atas mana tengok bawah. Maka jikalau berkata seorang bagi suami yang halak, bagi perempuan yang halak, bagi perempuan yang bukan bini dia, katakanlah engkau apabila aku berkahwin dengan dikau, mung bila aku nikah dengan mung, bahasa tak nikah lagi. Dia kata gitu. Bila aku nikah mung, maka engkau atasku seperti belaki ibuku. Sah tak? Tak sah. Atau berkata, ni dalil nak atas mana? Atau berkata penghulu akan saja mana kepada sahayanya, katakanlah engkau atasku seperti belakang ibuku lah. Jawabnya, maka tiada dinamakan zihar tu. Tak jadi, itu dalil katanya atas pada perempuan. Bukan atas padanya isteri tak. Jaga dah ada atas mana. Dia nahung sarah yang kita nak tinggal tak boleh. Dia muatan ngaji nahung sarah tak guna. Kalau orang tak ngaji nahung sarah dah. Tak faedah dia ngaji nahung sarah nak barisnya. Jangan main. Dia nak baris aja, nak tahu kalau tak tahu atas mana. Kalau tak tahu sifat mana, mana boleh tubik hukum. Sebab tu nak tahu nahung sarah penting. Ini dia mengatakan ngaji nahwu sarahnya nak baca baris kata. Baca baris tak pentingnya tu sebab Muhammad Rasulullah. Tak baca baris tak apa Muhammad Rasulullah. Tak nanti Muhammad Dur ke Muhammad Dar ke tak payahlah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah Tak payah duk cara dah baris. Tengok je main. Main di situ main tak betul tu. Dia tak kerti nahwu sarah. Masalah. Nak selerak buat habis sebab tu dia mau baca kitab hadis selerak. Tahu atas mana. Tapi kalau tahu dah silap maksud dia dah manusia ada silap salah tu. Ini bukan silap tak kerti mula dah. Ini bahaya. Tu atas lah tengok situ. Kalau dia tanya, apa hurai guna? Sebab tu ada yang tahu atas mana yang hurai ikut dia tu. Hurai ikut dia. Tu. Dia panggil tafsir dengan ra'yi sendiri. Tu bahaya. Habis tidak mau zihar dah tu. Kalau kata badannya bukan bini dia tak nikah lagi, dia kata dah. Atau kepada hamba dia. Tak jadi. Hamba tu bukan bini kerana syaratnya bini. Syarat ni ke? Syarat ni kena bini. Faham hamba bukan bini. Kalau lepas hadis syarat, baiklah. Syaratnya adalahnya perempuan itu adalah isteri dia. Yang bahas itu bahaya dah sini. Ada yang anda syarat nak sahnya ilahnya perempuan. Itu adalah bini dia. Kalau hamba bukan bini. Sebab tu tak sah. Habis. Dan disyaratkan pada yang diserupakan itu hendaklah ada ia yang tu. Mana perempuan yang diserupakan itu hendaklah ada ia. Tu yang bukan yang di sini mana bukan isteri mahram. Disyaratkan pada yang mana para mahram suami yang diserupakan dia akan isi dengan dia lah. Serupakan dengan dia tu. Hendak adalah ia yang diserupai oleh suami akan isi dia dengan dia tu.
tiap-tiap perempuan yang haram nikah dengan dia dengan hak suami tu. Mana-mana puai yang haram kita nikah dia. Misal guna mak dara kita tak boleh. Tu hak yang nikah. Jikalau diserupakan habis. Jikalau diserupakan dengan suatu suku baginya sekalipun, rayah dia. Walaupun dia menyerupai diserupa mana menyerupai oleh suami akan isteri dia dengan mahram dia menyerupai dengan sesuatu suku, satu juzuk baginya bagi perempuan yang haram nikah. Satu juzuk suku dah. Tangan masalah. Ya dah tangan. Kaki, belakang, perut, yang belakang tu. Dagu masuk belakang. Cuma dalam kitab Kifayatul Akhyar tu ada. Kitab Kifayatul Akhyar. Ada pembahasan ni masalah mata, masalah bak takrim. Kalau bak dimuliakan tidak masalah. Ada setengah ulama sebutnya bak takrim supaya mata. Mata awak supaya mata mak aku. Dah. Pandang mata ni tasbih mata tu nak takrim, nak mulia. Mata mulia mana? Tu tak apa, ada sebut situ. Kalau sebut sini cara umum lah, juzuk tak kira dah. Umum sini. Maka adalah mahram itu sama ada ia dengan nasab, mahram tu. Sama mahram tu dengan cara nasab, mana anak tu anak beranak dia. Oh sini mana itu mana sini masalah mabuk tadi. Mabuk mana mutaaddiyan. Mana mabuk. Maknanya mutaaddiyan. Kalau tak mabuk, kalau tak sengaja tak ada, dia lupa. Tak apa tak payah tu, tak payah dizahar. Tu ada sini. Mutaaddiyan dah. Musyabbah bih kaunuhu kulla unsa mahramin au juz'a unsa kazahri mahramin binasabin aw rada aw musaharah. Bodoh ni. Sini maknanya belakang masalah juzuk dah. Umum sini. Kata juz'a kun, juz'a unsa kata. Juzuk bagi perempuan tu mahram tu. Dengan cara nasab maknanya adik tu anak beranak dia hak keturunan mak dia. Keturunan dia sendirilah nasab dia. Atau menyusu atau yang menyusu. Dia serupa tu atau dengan susuan. Mana susuan, mana adik-beradik susu, mak susu. Boleh juga. Mana jadi hari juga. Atau dengan berambil-ambilan musaharah, tok tua menatu. Tapi mana musaharah ai lam takun hillan lizu. Ambil-ambilan. Jadi ambil-ambilan yang tidak harus, yang tidak adalah dia tu halal bagi zuk tu. Ambil-ambilan jenis ambil-ambilan yang tidak harus bagi zuk. Ambil-ambilan maknanya tok tua menatu masalah. Misalkan sepi anaknya. Anak bagi muzahir tu. Anak jenis anak perempuan. Anak perempuan bagi zuk tu. Ambil-ambilan. Jadi ambil-ambilan ni nasbah isteri bukan nasbah tok laki. Kalau nasbah tok laki tak masalahnya. Mung supaya dengan mak mung. Mak mung musaharah ke? Tok mak tua. Hak tu suami tu. Tu tak apa. Bahasa dia dah dia anak supaya dengan mak dia. Ada. Sebab tu sini maknanya hak ada ambil-ambilan jenis ambil-ambilan yang tidak halal bagi zuk tu. Seperti anak dia sendiri atau adik-beradik dia sendiri
Tu. Murah ambil belan sini nasbah ambil belan nasbah isteri. Gini isteri dia dengan orang tu jadi musaharah. Jadi ambil-ambilan. Sebab kita ambil apabila kita ambil tu anak dia jadi tok mertua. Kita ambil kita ambil anak kita ambil tu mak dia, maka dia jadi tu anak tiri. Tu ambil-ambilan. Ambil pergi mari. Topiklah di mana yang tidak alah. Yang tidak lah ia, yang bukanlah ia. Tiap-tiap mu'atu unsa mahram lam takun li hilal lizu sahara. Ay lam jasbik laha qabla sayruratiha mahramad halata hillin. Ay halatun tahillu lahu fiha ba'da wiladatiha. Yang tidak perlu bagi perempuan tu sebelum jadinya mahram tu. Ketika halal lah. Tu. Habis belan dia semasa ambil lah. Kadang-kadang miskin ya. Kalau tu menyerupai dengan mak dia sendiri lah, mak bini tu. Mu sepo dengan mak mung, mu sepo dengan adik mung. Sepo dengan mak mung tak tu tak haram nikah suami kalau sekiranya tidak nikah dengan mu tu. Sebab tu tak haram tu. Ada yang masalahnya seperti anaknya anak bagi suami. Bukan anak bagi isteri ni. Dan saudaranya mana saudara puan, ukhtihi. Mana anak, mana bintihi. Anak perempuan bagi suami. Mu sepuluh anak puan aku. Nak tidur kan? Nak sepuluh anak puan aku. Belakang mu sepuluh belakang anak aku. Nak tidur kan? Anak. Dan belakang mu sepuluh belakangnya tu adik puan aku. Ataupun kak puan aku. Tak boleh. Atau ibunya. Ibu bagi zuk tu. Ibu mana? Yang menyusukan dia kan zuk. Mu sepuluh mak susu aku. Tak boleh. Atau yang menyusukan bapaknya bapak suami. Mung supong tok susu aku. Tu. Menyusu bapak maknanya tok susu. Atau isteri bapaknya bapak suami, mana mung supong dengan isteri bapak aku, mana mak tiri. Boleh ke mak tiri haram nikah? Mung belakang mung supong belakang mak tiri aku, tak boleh. Kerana tak haram kerana tak sah nikah dah. Isteri mana? Isteri bapaknya yang berkahwin bapaknya itu sebelum lagi diperanakkan kan dia. Gitu dah. Maknanya isteri bagi bapaknya, bapak bagi suami tu. Isteri mana yang berkahwin oleh bapaknya itu bila? Sebelum lagi diperanakkan akan suami tu. Akan suami oleh ibu suami tu. Maknanya tak beranak lagi. Masa ayah ni nikah dengan mak dengan mak tiri tu dia tak beranak lagi. Tak beranak lagi. Bersalahan jikalau tak beranak lagi. Bab sini katanya wa zaujati abihi allati nakahaha qabla wiladatihi. Nikah dan menyusu tu bila? Masalah mak nyusu sama. Sebelum beranak zuk tu. Tu tak beranak ni. Ada baik turunnya jadi bapak kita nikah dah dengan perempuan tu, lepas tu cerai. Masalah lah, lepas tu cerai. Cerai ke tak cerai ke? Cerai dah mak tiri tu. Kemudian pula dia nikah dengan ibu kita. Baru nikah dengan mak kita. Maka duk tak lama beranak kita. Kitanya mana anak tiri lah. Hak bini hak dulu je cerai dah. Bini hapak kita dulu cerai dah. Lepas tu dia baru nikah dengan mak kita. Nikah mak kita dapat kita. Maka kita dengan isi bapak dulu itu sah zihar. Sah zihar. Maknanya kalau zihar tu jadi ke? Mu supaya mak tiri aku. Mak tiri mana? Mak tiri sebelum kita yang beranak tu. Mak tiri dulu. Bekas bini mak tu ayah kita. So kalau selepas dah tak. Boleh juga ni. Isi bini, isi suami, isi ayah, tapi isi ayah yang sebelum kita beranak lagi. Boleh. Sah situ. Bersalahan jikalau diserupakan dengan bapaknya.
Tak serupa kalau nya tu serupa dengan bapak dia sendiri. Maknanya sebelum beranak atau ma'ah atau sekali beranak dah. Masa beranak tu kita dah. Mana nikah tu masa kita beranak dah. Baru beranak kita nikah masa tu. Pada apa zahir lah. Tak serupa dengan unsa bin zakarin. Kalau fi ghairil unsa je tak. Zakarin wa khunsa. Bapaknya pak suami. Mau serupa dengan ayahku tak ada. Tu. Sebabnya nak banyak dah orang puan. Mana tak jika bersalahan jikalau diserupakan oleh suami akan bini dengan bapaknya pak suami atau neneknya hak jatuh. Laki serupa jatuh tak ada. Mu serupa pak aku. Tak apa. Mu serupa nenek aku. Tak apa. Kalau mu serupa Siti tak boleh. Atau segala isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau haram atasnya berkahwin sekalipun. Maknanya dia serupakan mu serupa bini Rasulullah dah. Segala isteri Rasulullah. Mana tasbih bini dia semuanya bini Rasulullah. Wa bi khilafi azwajin Nabi dan ini. Wa bi khilafin dan tak supanya ilahnya ada isi-isi Nabi. Maknanya tasbih tak adil lah. Belakangmu supaya belakang ibu tu supaya belakang isi Rasulullah, mukamu supaya tu muka tu isi Rasulullah tak adil. Jikalau haram atasnya mana walaupun kalau sini ina ila. Ini artinya jikalau dalam kita Arab ni kita kerana li'anna tahrimahunna laisa lil mahramiyah. Jikalau haram atasnya atas muzahir tu atasnya suami tu berkahwin atasnya lelaki tu berkahwin ini dengan isi-isi Rasul memang hari ummahatul dia panggil isi Rasul panggil ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin mana hari kita nikah. Isi Rasulullah hari tak ada siapa pun yang halal nikah bagi isi Rasulullah. Tak ada. Ada hak di atas muka bumi ni bini orang yang tidak halalkan orang ajnabi lah ialah bini Rasulullah. Hak lain sah belaka anak bini raja ke cuma unana tu raja je tak boleh nikah bini dia untuk unana dia. Kalau bini raja lah bekas hak raja dah tak boleh orang lain nikah dah. Tu unana dia. Unana Tuhan boleh. Seperti Sayyidina Abu Bakar wafat. Makanya ialah isteri Sayyidina Abu Bakar tu dinikahkan oleh Sayyidina Ali. Boleh. Tak ada masalah lah. Tapi bini Rasulullah dia gelakkan ummahatul mukminin hari ibu mukminin. Mana serupa ibu dah. Ibu mana serupa ibu tasbih. Isi Rasulullah walaupun hari kita nikah mak kita dah. Tapi hari nikahnya kita sentuh tak boleh. Kita suruh batal wudu, kita tengok hari nikah tak sah. Kalau tu tak boleh. Kalau nak tasbih dengan isi Rasulullah tak jadi. Kerana apa? Kerana haram mereka itu bukannya kerana mahramiyah. Bukannya haram tu kerana muliakan Nabi SAW. Diharamkan kitanya isi Rasulullah tu ialah kerana nak mulia Rasulullah lah. Bini Rasulullah mana boleh orang lain situ. Tu hormat dia. Tak ada dah. Ada. Allah mulia Nabi semua. Kerana apa? Kerana sebab membesarkan Nabi SAW. Sebab apa hari? Ialah. Sebab membesarkan makna memuliakan, menta'azimkan Nabi SAW. Alili syarafi atau kerana mulia. Kerana mulia Nabi SAW. Kerana Nabi isteri mulia. Apa Nabi mulia? Bini dia mulia. Adalah kita li syaraf bukan li ta'zim. Sini mana dia membesarkan. Mana? Kerana keagungan sepatutnya. Sebabnya keagungan Rasulullah. Apalah Rasulullah itu agung, mulia. Tak boleh kita nikah bini dia. Kalau nikah bini hina. Sebab tu. Dan demikian lagi makna seperti isteri Nabi juga. Isteri anaknya dia panggil hari kedatangan isi anaknya anak beri suami tu. Isi anak menatu dia. Mana tak jadi gak? Mung supaya menatu aku. Belakangmu supaya menatu aku. Tak jadi. Dah tak jadi. Kenapa? Kerana isi bagi anak tu adalah hari tu kedatangan. Kalau tak sabit dia nikah dengan anak kita, halal kita nikah dia. Tapi ya hari tu kerananya nikah anak kita. Sebab tu mana musaharah nasbah ni lah isteri dah bukan nasbah suami. Atau isteri suami sendiri, isteri mam dia yang sudah li'an dah. Yang sudah supah li'an dah. Yang dia supah tu 5 kali dah supah li'an dah. Mana cerah dah lah, putus dah dua tu, lepas tu tasbih supah li'an dah. Mu supah bini aku. Hak mana? Hak Zainab. Zainab mana? Hak supah li'an dah. Tak jadi ke? Bini supah li'an tak jadi. Kerana dua tu hari. Mana kerana hari nikah dengan sebab li'annya. Lepas tu hari nikah dah. Dia supah li'an tak boleh nak nikah dah. Iyalah hari nikah tapi sebab li'an. Kalau tidak sabit li'an dia panggil asalnya sah. Tapi apa kerana sabit kitanya supah li'an tak jadi.
Tak sah. Sebab tu panggil hari kedatangan. Maka adalah segala mereka yang tersebut itu daripada bapa dia, nenek dia, segala isteri Nabi, dan supaya tu koyak isteri anak dia dan isteri yang sudah sebuah li'an tersebut tiada dinamakan zihad, tak jadi zihad. Tak apa. Dan disyaratkan pada sirah itu, yakni lafaz yang memberitahu dengan zihad itu. Ada kalanya sirah itu nama lafaz sarih. Jadi makna zihad pun ada sarih supaya ilak, ada sarih supaya talak nikah, supaya talak, ada sarih, ada kinayah. Seperti dia kata ini misal bagi sarih. Mana sarih tak perlu niat. Seperti dia katanya suami, engkau atasku seperti belakang ibuku. Itu sarih lah. Atas mudarat lah. Mudarat lah. Belakang mung tu aku tak boleh nak dah, mudarat aku dah. Atau kepala mung, atau tangan mung, atasku seperti belakang ibuku. Tasbihkan tu tu tangan dia. Tanganmu supaya ibuku. Mana supaya tangan ibuku? Atau seperti tubuh ibuku, tubuh badanmu supaya tubuh badan aku dah. Allah. Dah tengok. Tubuh. Atau seperti tangan ibuku. Jadi tanganmu seperti tangan ibuku, ataupun tanganmu supaya belakang. Tadi kan? Kepalamu atau tanganmu seperti belakang ibuku. Tangan mana supaya belakang. Nah, kalau kiranya dia panggil tashbih sini tak masalah. Walaupun tak supaya belakang, nak supaya kan ni supaya pada apa? Pada sama-sama haram. Bukan belakang supaya rupa. Maknanya tanganmu supaya belakang ibu, supaya guna belakang tu besar, tangan kecil. Muraknya supaya je ni tak boleh sentuh dah. Tak boleh nak jimuk dah, tak boleh nak naik dah. Supaya situ. Tak apa. Ataupun tanganmu supaya tangan ibuku. Ataupun tanganmu supaya belakang ibuku, sah dah. Maka adalah sekaliannya itu lafaz tadi sarih panggil. Jika kalau tidak disebutnya atasku sekalipun, mana walaupun tak sebut atasku saat ni kan? Atau tanganmu. Dah. Belakangmu supaya belakang ibuku, tak sebut atas pun tak apa. Jika kalau tidak sebutnya suami, atas ini akan lafaz atasku tu. Sekalipun. Kerana apa? Ilak dia. Ilak jadi sarih. Sebab apa yang lafaz tersebut sarih? Kerana tiada berkhanak pada niat, tak khanak ke niat dah. Kalau ikut tafriq dah. Tak kalanya tu sekaliannya sarih, maka tiada berkhanak pada niat. Patut gitu. Tapi ini wa ilak. Ini wa ilak. Sepatutnya maknanya makalah. Ini apabila tu jadi sarih dah, maka tak perlu pada niat, tak perlu niat dah. Sebab ini ilak kalau ada maka cuma. Habis dan ada kalanya zihad itu dengan kinayah, sindiran. Lafaz yang cenderung kepadanya zihad tapi tidaknya jelas. Tidak terai dah. Seperti dia katanya suami, engkau seperti ibuku. Engkau seperti ibuku. Ihtimam supaya sifat ke. Itu supaya tu. Ihtimam supaya sifat ibu masalah. Kalau supaya belakang. Ini supaya sifat ke, akhlak. Sebab tu kita mung supaya ibuku. Jadi panggil kinayah ni kerana tak sarih. Atau engkau seperti mata ibuku. Seperti mata ibuku. Ini bisa bagi benda mulia, tapi tengoklah lagi tak kifayatul akhyar. Cuba tengok situ. Seperti mata ibuku, atau seperti kepala ibuku, atau seperti ruh ibuku. Ruh juzuk ke? Maksud dia juzuk dari sini dah. Maka jika ia suami itu qasak menyerupakan ibunya, mana menyerupakan itu isteri, menyerupakan itu isteri dengan ibunya. Menyerupai pada haram ibu tu. Haram jemuk. Maka jadi zihad lah. Kalau ini mereka kata tersebut, mung supaya ibuku, atau tangan mung mata mung supaya mata ibuku, lepas tu dia niat tu katanya tasbihkan mak dia. Tasbih pada apa? Pada haram. Kalau niat menyerupakan tapi padanya niat menyerupakan itu pada akhlak masalah tu tak apa, ni pada haram. Mung supaya haram dah. Niat gitu dalam hati dia. Maka jadi zihad lah. Dan jika dikosaknya zuk tu kerana memuliakan nak mulia tu bak takrim. Kerana nak mulia, mana kosak matamu supaya mata ibuku. Kosak nak mulia, matamu comel. Matamu tu nak mulia lah. Orang Arabnya apa dia tasbih mata tu nak muliakan, takrim. Dia dah jadi zihad, tak jadi tu. Jadi sepatut ada ya. Tak jadi zihad dah. Habis dan sah pula zihad itu dengan dita'liqkan dengan waktu tak sah. Dia panggil yasyahu tu ta'qitu zihad, disakatkan masa. Tu buat sah gak zihad.
Zihar zakat masuk. Seperti dia katanya Zuk, engkau atasku seperti belakang ibuku sehari, supaya ibuku sehari. Jadi zihar dah, supaya sehari. Supaya sehari pun tak boleh dah. Atau sebulan. Supaya dia masuk sebulan. Kerana apa ilat katanya itu sah sini? Kerana tagliban lil jamin. Ai al-talaq. Mana ilat dalam kitab Bujarimi sebutnya kerana dimenangkan, dipermenangkan bagi sumpah, hukum sumpah. Di atas talak lah. Kalau kira ini mana talak tu ilahnya? Kalau kira tak jadi talak tapi tak. Kerana masalah ni bab sumpah dah. Dipermenangkan tu sebab tu sah. Sebabnya di atas. Engkau atasku seperti belakang ibuku satu hari. Ini kerana dipermenangkan. Mari ada capur lah. Ada capur ni masalah taglib. Atas talak. Kerana bosan menyupai tiap-tiap beranjak sumpah dan talak. Dua tu. Pada masa tepat sama ke? Ada sebab sini mana sumpah tepat ke? Mana sumpah dalam rumah je. Mung atas aku dia seperti di belakang ibuku fil bait pada rumah ni. Maka haram termatuk sedap termatuk dengan dia pada demikian rumah dah. Tidak lainnya. Kalau katanya supaya ada rumah tu ya. Kalau supaya sehari tu sehari tu hari tak boleh dah. Tak boleh tidur masa tu. Kalau kita tasbihkan satu hari bukan hari semua. Kalau kita tasbihkan mana mung supaya belakang ibuku pada rumah ni. Berarti maknanya hari tidur dengan bini tu pada rumah ni, rumah lain tak apa. Sebab ni kalau kata supaya sebulan jangan tidur dalam masa sebulan tu. Kalau tidur lekat tu menyelahkan tu zihar, nak bayar. Ini. Dan sah dia gantungkan dia zihar tu pula. Seperti katanya jika aku ziharkan madumu. Jika aku ziharkan madumu hanya panggil taklid. Kalau aku menziharkan madumu iaitu bini aku yang satu lagi. Maka engkau atasku seperti belakang ibuku. Kalau ia tazihar. Kalau ia tazihar bini numung pun kena agak, supa agak. Maka manakala dizihar jadi oleh suami madu isteri hak dia kata tadi. Maka jadilah isterinya isteri mana? Isteri hak yang dizihar, isteri hak yang ditaklid. Isteri yang ditaklidkan itu. Hak bini hak taklid itu. Jadi boh zihar dengan dia ditaklidkan itu. Jadi boh jadi zihar. Maka jadi isteri itu maf'ul yang keluar. Jadi isterinya yang ditaklid itu jadi zihar. Mana muzahad alaih dah. Jadi zihad tu dengan dia yang madunya jatuh talak. Jadi zihad dengan dia dengan zihad madu tu. Dan sebab dia zihad madu hak ni pun jadi ke? Hak dia zihad ni. Zainab belakangmu sepuluh belakang mak aku. Padahal dia taklid dah dulu hanu. Makanya Fatimah pun jatuh. Fatimah pun jadi zihar ke? Sebabnya zihar ni taklid. Yang madunya jatuh zihar dengan tunai dan isterinya yang tidak taklid. Maka jadilah isterinya yang ditaklid itu zihar dengan dia. Dhabit turunnya badal. Jadi isterinya yang ditaklidkan itu zihar dengan dia tu. Yang ditaklid pun, yang ditaklidkan itu zihar. Allah. Kalau kita nyawa maf'ugun maknanya maka jadilah isterinya yang ditaklidkan itu zihar dengan dia tu. Yang ditaklidkan ini akan zihar tu, taklid zihar. Taklid dengan dia dengan isteri tu. Kalau tak itu situ dah pun ditaklidkan zihar itu dengan dia. Kalau kita buat posisi itu zihar tu maf'ul. Kalau ditanya dia taklidkan itu jadi boh zihar dah khabar dia jadi. Jadi zihar lah. Dengan dia dengan taklid tu. Atau dengan dia dengan zihar taklid tu. Yang madunya jatuh zihar dengan tunai mubtada. Deh. Ataupun dia panggil badal pada isteri tu. Apabila jadi isteri tu, isteri mana yang tertaklid tu? Jadi boh zihar dengan dia. Lepas tu yang madunya madu bagi isteri tu. Madu dia jatuh zihar, mana jadi zihar dengan tunai dah. Sebabnya hak dia taklid zihar kan. Kalau aku zihar bini aku, hak nung mung jadi tu belakangmu sepuluh belakang mak aku. Maka hak dia hak yang tu hak madu tu jadi zihar selalu dah. Dan isterinya yang ditaklidkan itu, yang ditaklidkan zihar tu, kata kalau aku ziharkan bini aku ni mung belakangmu sepuluh belakang mak aku. Maka hak yang ditaklid tu jadi zihar pula. Sebab apa? Sebab dapat oleh sifat. Mana sebabnya pada oleh sifat lah tak jadi tunai dah. Apabila dapat zihar tu baru jadi. Kalau tak dapat hanu tak jadi. Habis. Jadi dua-dua jadi.
Syahdan, wajiblah atas suami yang mazihad itu. Senanglah, tak payah bang. Kadang bahasa cepat pun kitanya, kadang-kadang kita bahasanya cepat, bahasanya tak ada. Tapi apabila kita baca semula tu, kita reti dah. Sebab benda ni kita biasa dengar. Tak supaya dulu saya banyak kali dah ayat dah. Allah kalau masuk ngaji tak ada satu domainnya, tak ada satu takluknya. Takluk mana tak ada dengar. Saya dobit, tunggu pun ngaji lagi pula dah. Tunggu suara slow, mungkin suara respons saya ni slow, nak perhati. Slow dah. Suara dia tak berapa bunyi, nak perhati molek apa hal. Tapi baca dia baca kan dia cepat agak. Lepas tu tak ada sikap serabu. Tak apa dia kita benar kita biasa tu tahu sendirilah cara main. Kita tengok cara main tu. Tak usah serabutlah ada cepat agak apanya. Kadang-kadang kita ada rasa cepat gini. Hak benar sendiri kalau benar tu payah. Saya tahu tak cepat mana agak. Kalau benar sendiri kita cepat lagi lah. Syahdan yang wajib atas suami yang mazihad itu apabila kembali ia kafarah, dan kalau tidak kemudiannya sekalipun habis. Syahdan wallahu alam. InsyaAllah esok tu minta cuti sekali lagi lah. Sehari tu ada urusan sikit. Pagi esok. Siapa mungkin petik ada malam tu cuti juga hari Jumaat tu insyaAllah. Jumaat tu insyaAllah baca. Sallallahu